warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya di YouTube, Facebook pada malam ini. TikTok saya tak on So malam ini insyaAllah saya sementara menunggu Zinda calon Tanjung Mas. Sementara menunggu calon Tanjung Mas datang bersiaran pada malam ini dan testing kamera saya yang ada problem sikit ni. Saya buat live terlebih dahulu kerana ada beberapa berita sambungan daripada cerita semalam, tuan-tuan. Cerita semalam berkenaan dengan beberapa perkara. Yang pertama, Vincent Tan telah menyaman Sanusi. Sanusi Makno telah disaman Vincent Tan dan dia memberi sehingga hari ini meminta maaf ataupun kalau sekiranya dan membayar 200 juta, kalau tidak maka saman akan dikenakan terhadap Sanusi. Sanusi telah dikemukakan saman oleh Tan Sri Vincent Tan dan juga Amir, mantan Menteri Besar atau Menteri Besar sementara Selangor, di mana pada ketika itu Sanusi mengatakan dalam satu ceramah bahawa Vincent Tan telah menerima satu tanah bernilai seluas 600 ekar secara percuma, dia kata, dengan balasan Amir dapat bagi dia projek bilion ringgit. Dia kata Tan Sri Vincent Tan, Berjaya Group dapat tanah 600 ekar secara percuma. Now, Tan Sri Vincent Tan kemudian kata, pertama dia kata, saya tak dapat 600 ekar percuma. Saya dapat 100 ekar. Itu pun JV dengan kerajaan, agensi Kerajaan Negeri Selangor. JV joint venture dengan Kerajaan Selangor untuk membangunkan satu kawasan. Jadi Tan Sri Vincent Tan pun mengemukakan satu surat saman mengatakan minta maaf dan bayar saya 200 juta atau dapat tindakan mahkamah. Hari ini Sanusi mengeluarkan satu kenyataan dengan penuh angkuhnya. Seperti biasa, dia kata Sanusi tidak minta maaf pada Vincent Tan. Saya baca Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi enggan tunduk terhadap tuntutan permohonan maaf terbuka daripada pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Berhad Vincent Tan dan Berjaya Land. Tak minta maaf. Kes itu sedang berkembang dan dokumen-dokumen sedang didedahkan. Kita tengok sehari dua lagi. Itu sajalah katanya. Tuntutan Vincent Tan adalah sebanyak pampasan 200 juta dan minta maaf secara terbuka. Now, soalan dia Sanusi kata dia tak akan minta maaf. Sanusi kata saya takkan minta maaf. Soalan kita, boleh ke Sanusi menang dalam kes ini? Baik, saya selalu mengedukatekan penonton saya tentang kaedah. Kalau sekiranya anda disaman atau anda nak menyaman, terutama dalam defamation case atau kes saman fitnah. Mudah saja, tuan-tuan. Sesiapa yang membuat tuduhan, dia ada tiga elemen. Satu, tuduhan kepada seseorang, sama ada bertulis ataupun secara percakapan, dipublikkan. Kemudian pertuduhan itu tidak benar dan mendatangkan damage. Yang ketiga, kerosakan reputasi kepada individu atau syarikat tersebut, maka orang yang teraniaya ataupun terkena bolehlah menyaman pihak yang membuat dakwaan. Now, kalau Sanusi sudah didakwa, apa yang Sanusi boleh lakukan? Mudah saja. Sanusi di dalam mahkamah nanti kenalah membentangkan bahawa dakwaan dia itu adalah benar. Now, ada beberapa defense dia boleh guna, antaranya fair comment. Contoh fair comment, tuan-tuan, saya baca kenyataan daripada surat khabar, saya kata macam ni, surat khabar Malaysia Kini yang cakap. So, itu fair comment. Kemudian saya komen. Saya komen selari dengan macam tadilah Sanusi tadi, berdasarkan kepada perkara-perkara itu tidak boleh disaman kerana itu fair comment. Tetapi kalau saya menuduh tanpa saya mendatangkan bukti, satu tuduhan yang tidak dapat di mana-mana kecuali sumber itu datang daripada saya, maka tuduhan itu boleh dikatakan sebagai fitnah. Now, confident betul lah Sanusi ni bahawa dia boleh menang dalam saman ini. So, bagaimana perkara ini boleh dilakukan? Perkara ini boleh menang, kita kata. Boleh dilakukan dengan jayanya oleh Sanusi. Senang, tuan-tuan. Kemukakan nanti, tak payah dedahkan dokumen, tak perlu. Dokumen itu tidak perlu didedahkan sekarang. Tunggu surat saman datang, affidavit kamu untuk membalas dokumen itu cukup untuk menyatakan. Pertama, tak cukup. Masuk mahkamah nanti, nyatakan dalam mahkamah bersalah atau tidak bersalah. Menantu kepada Muhyiddin Yassin dikatakan dicari oleh SPRM dan hasil siasatan daripada immigration mendapati bahawa dia dan juga partnernya telah keluar negara dan tidak kembali. So, apa jawapan Muhyiddin Yassin?
Kemudian Hamzah Zainuddin yakin bahawa kerajaan ini akan tumbang juga. Now, persoalan kita sekarang ni, kenapa Hamzah semalam Hadi masih bercerita tentang kerajaan tumbang, walaupun hakikatnya sekarang ini kita bercakap soal pilihan raya negeri, bukan pilihan raya umum. Now, soalan itu yang kena kita jawab terlebih dahulu. Dan yang menarik juga tuan-tuan, berkenaan dengan pendedahan Dr. Mazli Malik berkenaan dengan Bestarinet. Okey, saya mula dengan Dr. Mazli Malik. Saya rasa minggu lepas kot, Dr. Mazli Malik ada buat satu wawancara dengan saya dalam satu wawancara eksklusif. Satu wawancara eksklusif mendedahkan banyak perkara. Antara perkara didedahkan adalah tentang skandal yang melibatkan Muhyiddin Yassin dan YTL serta Bestarinet, dan itulah antara sebab kenapa beliau dipecat. Kemudian kedua, beliau bercerita tentang Spenco. Okey. Now, Bestarinet ni bukan satu benda yang baru dan asing bagi saya. Menurut Dr. Mazli Malik dalam wawancara tersebut, sekitar 4 bilion telah dibelanjakan sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pelajaran, sehinggalah dia habis jadi Menteri Pelajaran dengan memberi projek tersebut kepada company bernama YTL. Kan? Dan daripada YTL inilah lahirnya Bestarinet, satu projek kerajaan yang dianggap gagal. Sewaktu zaman Dr. Mazli menjadi Menteri Pelajaran, apa yang beliau lakukan? Beliau telah mengadakan satu forensik audit lah berkenaan dengan Bestarinet ini, dan menurut pakar-pakar ini dalam wawancara tersebut mengatakan perbelanjaan yang dibelanjakan oleh syarikat tersebut probably around 1 billion saja, sedangkan kerajaan telah membayar 4 bilion ringgit dalam jumlah yang besar kepada syarikat tersebut. Now, perbelanjaan itu bukan setakat untuk barangan kita kata, tetapi perbelanjaan itu juga adalah bukan setakat untuk internet, tetapi juga untuk menyediakan satu portal yang dinamakan sebagai apa orang kata Frog Vlog. Frog something lah. Frog ni adalah satu portal yang digunakan oleh guru-guru dan murid-murid bagi menilai murid-murid tersebut. Now, isu dia, bila saya pada tahun 2013, saya pada masa itu dapat projek untuk buat survey sekolah-sekolah di Sarawak. Kita buat pertanyaan, persoalan bawah Muhyiddin Yassin, kita buat survey, kita tanya apakah Frog ni virtual learning VLE or something like that, VLC ke something like that. Tapi Frog Classroom ini berjaya atau tidak? Majoriti guru mengatakan dia susah, internet tak dapat, susah nak masuk, susah nak digunakan. Padahal waktu Dr. Mazli Malik menjadi Menteri Pendidikan, beliau menawarkan bahawa menggantikan Frog ni, kita ada Google Classroom. Dan Google Classroom ini tidak berjaya, tak berjaya juga. Namun, pendedahan yang mengejutkan yang dibuat oleh Dr. Mazli Malik ialah bagaimana usaha dilakukan oleh sebenarnya Muhyiddin Yassin yang berjumpa dengan Tun Mahathir pada masa itu saban hari mendesak supaya sama ada diambil balik projek daripada Bestarinet ataupun kena pecat Mazli Malik. Dan seperti mana yang kita ketahui, akhirnya Mazli Malik telah dipecat. Padahal dia kata, pada waktu itu boleh je kalau dia nak, saya nak dapat komisen ke jutaan ringgit, puluhan juta. Mungkin sebenarnya. Tapi dia tidak mengambil jalan tersebut kerana memikirkan ini adalah duit rakyat. Ini adalah duit poket rakyat, duit rakyat yang dibelanjakan, dan beliau tidak mahu bersekongkol dengan sebarang usaha rasuah salah guna kuasa yang melibatkan duit rakyat. Itu merupakan masalah. Now, wawancara penuh ini boleh pergi tengok dekat YouTube saya, Iswardi Morni Official. Boleh pergi kat sana dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Dalam beberapa hari lagi tuan-tuan, saya akan announce pada hujung bulan ini, partner saya akan mengeluarkan satu apps seperti Grab tetapi khas untuk nursing at home. So kalau tuan-tuan ada ibu bapa, atuk, nenek, mungkin saudara mara, adik-beradik yang terlantar di rumah memerlukan nursing at home, kami ada menyediakan satu nursing apps, tapi akan dilancarkan pada hujung bulan ini. Nama dia nurse2asia.com. Pergi nanti kat website itulah, di dalam website tersebut. Nanti saya akan promotekan lagi pada siri-siri saya yang lain. Baik. Kita move on kepada Mazli Malik punya cerita. Tuan-tuan boleh tengok sendiri Mazli Malik punya cerita. Now,